Assalamualaikum adik-adik. Apa khabar semua? Hari ini Ustazah nak cerita tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari dengar cerita Ustazah. Adik-adik, sebelum Ustazah mulakan cerita, Ustazah ada beberapa soalan di sini. Yang pertama, siapa nama Nabi kita? Ya, adik-adik mesti dah tahu. Nama Nabi kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila tarikh lahir Nabi kita? Adik-adik tahu tak? Mesti adik-adik nak tahu kan? Kita sebagai umat Islam setiap tahun akan menyambut hari ulang tahun kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sebut juga sebagai sambutan Maulidi Rasul. Adik-adik nak tahu cerita Nabi kita? Mari kita teruskan lagi. Adik-adik, nama Nabi kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau adik-adik nak tahu, tarikh lahir baginda ialah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal bersamaan 20 April tahun Gajah. Nabi dilahirkan di kota Mekah. Adik-adik, sebelum Ustazah teruskan cerita, mari kita kenali dulu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik nak tahu, Nabi Muhammad adalah Nabi dan juga Rasul yang terakhir. Selepas Nabi Muhammad, tiada lagi Nabi ataupun Rasul. Baginda berbangsa Arab Quraisy dan dilahirkan di kota suci Mekah. Adik-adik, nama ibu Nabi Muhammad ialah Aminah binti Wahab. Manakala nama ayah Nabi Muhammad ialah Abdullah bin Abdul Muttalib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Ayah Nabi telah wafat semasa Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya. Walaupun Nabi dilahirkan yatim, baginda sangat disayangi oleh semua kaum keluarganya. Adik-adik nak tahu tak? Mengapa tahun Nabi Muhammad dilahirkan dinamakan tahun gajah? Mari dengar cerita Ustazah. Sebelum Nabi dilahirkan, terdapat seorang raja bernama Raja Abrahah yang ingin menyerang kota Mekah. Dia ingin menyerang Kaabah. Mengapa ya? Raja Abrahah ni adalah seorang yang sangat cemburu dengan kegemilangan kota Mekah yang pada waktu itu sangat ramai pengunjungnya. Sedangkan istana Raja Abrahah yang besar dan indah tidak ramai pengunjung. Raja Abrahah menyangka jika Kaabah diruntuhkan, orang ramai akan berpindah mengunjungi istananya yang indah. Adik-adik, Raja Abrahah telah membawa bala tenteranya yang ramai dengan menunggang gajah-gajah yang besar. Beliau memerintahkan bala tenteranya meruntuhkan Kaabah dan mahu orang ramai mengunjungi istananya yang cantik. Adakah Raja Abrahah berjaya? Ya, mari dengar lagi cerita Ustazah. Adik-adik, sesungguhnya Allah Maha Berkuasa. Allah dengan sifat Maha Berkuasanya telah memerintahkan burung ababil
untuk menghancurkan tentera bergajah itu. Burung ababil yang diutus oleh Allah telah membawa batu-batu dari neraka yang sangat panas, lalu dilemparkan kepada tentera bergajah itu. Apa yang berlaku selepas itu? Ya adik-adik, apabila tentera Abraha terkena lemparan batu tersebut, semuanya merasa kesakitan dan nyawanya dicabut oleh Allah. Tentera Abraha tidak dapat bertahan. Dengan kuasa Allah, pertempuran itu berlaku dengan kekalahan di pihak tentera bergajah yang diketuai oleh Abraha. Allah telah menyelamatkan Kaabah dari serangan musuh. Begitulah kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tiada siapa yang boleh menandinginya. Adik-adik, kisah tentang tentera bergajah yang menyerang Kaabah ada tertulis dalam surah Al-Fil ayat 1 hingga 5. Mari kita baca bersama-sama surah Al-Fil. Ikut Ustazah baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Adik-adik, ini menunjukkan bukti bahawa Allah Maha berkuasa. Kita tidak boleh menentang kekuasaan Allah. Jadi, kita wajib percaya bahawa Allah itu Maha berkuasa. Adik-adik, berita kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diceritakan dalam kitab-kitab terdahulu sebelum kelahiran baginda lagi. Kelahiran Nabi Muhammad amat ditunggu-tunggu. Pada malam sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ibunya Aminah binti Wahab telah melihat cahaya yang sangat terang telah menyinari seluruh istana di negeri Syam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan daripada keturunan yang amat dihormati di Mekah. Mereka merupakan golongan pemimpin dan juga bangsawan. Mereka juga pemegang kunci Kaabah dan sering memberi makanan kepada tetamu yang mengunjungi Kaabah. Adik-adik, sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad merupakan seorang anak yatim. Bapanya telah meninggal dunia ketika baginda masih lagi dalam kandungan. Apabila dilahirkan, datuk Nabi yang bernama Abdul Muttalib telah membawa baginda ke Kaabah dan menamakannya dengan nama Muhammad. Muhammad bermaksud yang terpuji. Pada ketika itu, tiada seorang lagi pun manusia yang menggunakan nama tersebut. Nama itu tidak pernah digunakan dalam masyarakat Arab. Dan Nabi adalah orang pertama yang dinamakan dengan nama Muhammad. Adik-adik, selepas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana adat masyarakat Arab Mekah, Nabi Muhammad juga dibesarkan di sebuah perkampungan.
Nama perkampungan tersebut adalah Perkampungan Bani Sa'ad. Di sana, baginda telah disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Udara yang bersih dan nyaman di kampung tersebut telah membantu tumbesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sihat. Adik-adik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kanak-kanak yang disayangi dan disenangi kerana akhlak baginda yang sangat mulia. Keberkatan juga telah melimpahi kehidupan penduduk kampung sejak kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibesarkan di kampung, segala tanaman semakin subur dan juga ternakan penduduk kampung semakin membiak. Nabi Muhammad diajar bahasa Arab dan juga adab yang mulia di perkampungan tersebut. Adik-adik, mari kita lihat akhlak Rasulullah yang sangat mulia. Akhlak Rasulullah sunnah kita contohi. Jadilah seperti akhlak Rasulullah. Contohnya yang pertama, Rasulullah adalah seorang yang sangat jujur. Baginda juga amanah. Tidak pernah berkata bohong. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghormati orang tua. Baginda rajin membantu dan juga rajin belajar. Nabi sangat bijak. Jadi, mari kita ikut akhlak seperti Rasulullah. Sekian sahaja, kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.